Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada muka surat 323. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri fa in lam yajid fa 'ala al-ma'i fa innahu tahurun." Artinya, apabila ada seorang kamu puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Maka jika tiada dapat, maka berbuka ia dengan air. Maka bahawasanya air itu suci lagi menyucikan. Kalau boleh dengan rutab, tak boleh dengan tamar, tak boleh, contoh tak ada ke apa ke, maka dengan air. Dan pada satu riwayat, silakan. Dan pada satu riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana sha'iman lam yusalli hatta na'tiyahu bi ratbin wa ma'in fayakulu wa yashrabu. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada ia puasa tiada sembahyang ia akan sembahyang maghrib sehingga didatangkan dengan rutab dan air, maka memakan ia akan dia. Tambah, maka memakan ia akan dia dan meminum ia akan dia. Dan meminum ia akan dia. Nama situ ada tertinggal. Hari itu Syekh Fahmi betul-betul dalam daurah beliau. Jadi Nabi tak menunaikan solat. Kalau Nabi puasa, Nabi takkan solat maghrib dulu, sebelum Nabi berbuka lebih dulu. Buka dengan yang ringan. Kalau kita ada apa tu, kanji tu, apa situ, bubur lambuk, bubuk lambuk apa tu kan, yang ringan tu, makan yang tu, air segelas cukup. Sembahyang maghrib, jangan makan yang berat tu, hentam 2 pinggan tu, pusat jadi teko. Jadi perut tu Allah. Jadi jangan macam tu. Baik. Lepas tu sembahyang maghrib. Habis solat maghrib, barulah kita makan yang agak berat. Tapi berat-berat pun jangan sampai memberatkan kita untuk solat isyak dan solat tarawih. Jangan sampai. Baik, terus. Dan sunat kemudian daripada berbuka puasa itu mengucap, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahaba al-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala ya wasi'al fadli ighfirli. Artinya, wahai Tuhanku, bagimu aku puasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Wahai Tuhanku, telah hilang dahaga dan basahlah segala urat dan tetaplah pahala insya-Allah taala. Wahai Tuhan yang luas anugerah, ampuni olehmu akan dosaku. Ini doa lepas kita berbuka. Adapun sebelum berbuka, baca doa makan biasa macam kita duk buat selalu tu. Setiap kali nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian kita makan. Habis itu baru baca ni, Allahumma laka sumtu. Baca doa ni. Baik, terus. Dan lagi apabila ia berbuka puasa pada tempat seseorang, maka sunat ia mendoakan baginya, iaitu dibacanya aftara 'indakumus sha'imun wa akala ta'amaka al-abraru wa sallat 'alaikumul malaikah. Artinya, telah berbuka pada kamu orang yang puasa dan telah memakan akan makanan kamu oleh beberapa orang yang berbuat kebajikan dan mengucap selawat atas kamu oleh malaikat, iaitu memohon malaikat akan ampun kepada Allah Ta'ala bagi kamu. Baik, jadi ini doa untuk sahibul bait. Kita doakan sahibul bait, kita pergi rumah dia, dia buat kenduri ke apa, buat jamuan untuk kita, atau bulan puasa dijemput kita majlis berbuka puasa kat rumah dia, kita doakan dia. Baca yang ni. Baca yang ni, doakan untuk dia. Baik, terus.
Dan lagi sunat mendoakan baginya, yaitu dibacanya Allahumma kathir khairah wa barik fima razaqtah wa yassir lahu an yaf'ala khairan min wa qanni'ahu bima a'taitahu waj'alna wa iyyahu minasy syakirin. Artinya, wahai Tuhanku, banyakkan olehmu akan kebajikannya dan beri berkat olehmu baginya di dalam barang yang engkau beri rezeki akan dia, dan mudahkan olehmu baginya berbuat akan kebajikan yang terlebih daripadanya, dan memadakan olehmu akan dia dengan barang yang engkau beri akan dia, dan jadikan olehmu akan kami dan akan dia daripada orang yang syukur akan nikmat. Baik. Nah, ni doa macam ni. Doa bagi sahibul bait juga. Sunat, hukumnya sunat. Jadi kita ni kalau ada orang buat baik pada kita, kita doakan yang baik untuk dia. Ya Allah, berilah kebaikan kepada orang yang berbuat baik pada saya. Jadi contoh, saya selalu mendoakan orang yang pernah buat baik pada saya. Siapa yang kat teh tadi ni, kopi-kopi ke, teh air apa semua tu, saya doakan Allahumma akrim man akramani. Jadi dia buat baik pada saya, dia hidangkan air apa, air, nasi apa semua tu, dia buat baik pada saya nak balas, tak mampu. Jadi saya doakan dia, ya Allah, muliakan orang yang memuliakan aku. Saya balas dengan doa. Saya nak turun daripada kelas, nampak kasut ada yang kalih kan kasut tu kan, dia pusing dikalih kasut kita tu, kita mendoakan Allahumma akrim man akramani, ya Allah, muliakan orang yang telah memuliakan aku. Tu adab kita macam tu. Hari kita pergi rumah orang buat jamuan, kita doakan untuk dia. Baik, terus. Keempat, sunat meninggalkan bersugi kemudian daripada gelincir matahari, dan hilang makruh bersugi itu dengan masuk matahari. Baik, masuk matahari ini apa, terbenam matahari lah. Jadi makruh bersugi. Kita disunahkan, sangat-sangat disunahkan bersugi dalam setiap perkara yang baik. Nak wudu, sunnah bersugi. Dan ada beberapa keadaan yang sangat disunahkan lagi untuk bersugi. Yang pertama antaranya apabila berubah bau mulut sebab lama diam. Kita diam lama, tak cakap, di mulut akan berubah, dia bau tak berapa sedap, sunnah bersugi. Kemudian apabila bangun daripada tidur, sunnah bersugi. Sangat-sangat disunahkan bersugi. Kemudian apabila berdiri untuk menunaikan solat, sunnah bersugi. Sangat-sangat disunahkan bersugi. Dan yang lain, nak baca Al-Quran bersugi, nak mengaji bersugi, semua bersugi. Kecuali apabila dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan masuk saja waktu zuhur, makruh bersugi. Jangan bersugi dulu, tunggu nanti lepas terbenam matahari. Sebab apa? Sebab bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi kita dah bahas dah kemarin. Kemudian ini makruh ni apabila bau puasa, bau sebab lapar. Sebab lapar kan dia bau. Yang tu kita jangan hilangkan bau tadi itu dengan bersugi, biar saja. Tapi kalau contoh misalkan dia makan sok dengan makanan yang berbau, petai, bawang dan sebagainya, yang tu tak ada masalah kita nak bersugi pun. Baik. Sunnah dihilangkan bau busuk tadi sebab makan yang makruh ni, makan yang berbau ni. Baik, terus yang kelima. Kelima, sunat membanyakkan sedekah dan meluaskan belanja atas ahlinya, dan berbuat kebajikan kepada kerabatnya dan kepada jirannya di dalam bulan Ramadan itu lebih daripada bulan yang lain daripada bulan Ramadan itu, kerana hadis Nabi SAW yang sahih. Baik. Jadi sunat banyak sedekah dan bagi belanja pada ahli keluarga, berbuat kebajikan pada kaum kerabat, kepada jiran dalam bulan Ramadan. Tapi jangan sampai boros, sampai membazir. Nak jamu keluarga, beli sampai membazir, buang-buang makanan. Jangan macam tu. Makan sampai tak terawih. Siapa tak pergi terawih, tak larak, sengkak. Jangan. Kita kalau bab ibadah kita berkira, bab makan kita tak berkira. Jangan macam tu. Bab ibadah ni, mayang terawih, kawan tu tu imam tu baca surah pendek, inna a'tayna kal kautsar, tak bangun lagi dah. Duk urut kaki ni, duk kaki lengar.
fasalli li rabbika wanhar inna syahha, baru dia bangun. Sampai macam tu berkira kita dalam bab ibadah. Bab makan kita tak berkira pula. Dan jangan kedekun pula. Oh, kalau macam tu bab makan kita kedekut, jangan macam tu. Nafkah ni kita sedekah, kita lebih baik memberi kepada keluarga kita. Itu lebih baik, besar pahala dia daripada kita bagi pada orang lain. Sebab apa? Sebab bagi pada ahli keluarga benda tu tak dapat kita banggakan. Alah, hang tolong siapa? Tolong adik aku lah. Memang pun hang patut tolong, hang kan abang. Tapi kalau tolong orang lain macam mana? Oh, dia tu pemurah sungguh, rajin sedekah, dia tolong orang. Kalau bawa pergi umrah untuk adik, yang tu biasa. Tapi cuba untuk orang lain, itu payah. Dia payah, dia fikir macam-macam. Untuk adik-beradik, bukan orang puji pun. Begitu juga dengan bagi bantuan. Bagi bantuan kepada ahli keluarga, itu pahala dia lebih besar daripada bagi bantuan kepada orang yang bukan ahli keluarga. Tengok dulu ahli keluarga kita mana yang susah, tolong mereka dulu. Dan juga kalau nak bersedekah, tengok dulu hutang kita bayar dulu. Jangan duk kalau sedekah hutang tak bayar, jangan, dosa kita. Baik, terus. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwada an-nas bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia yang terlebih murah manusia dengan berbuat kebajikan, dan adalah ia terlebih murah yang ada ia di dalam bulan Ramadan pada ketika mendapati akan dia oleh Jibril alaihi salam. Maksudnya 2 tahun sebelum Nabi wafat, malaikat Jibril datang bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memastikan Al-Quran, ayat Al-Quran kepada Nabi. Pada waktu tu Nabi kita mendapatkan keberkatan yang lebih. Keberkatan yang lebih macam mana? Nabi menjadi lebih pemurah sebab turunnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang tiap-tiap hari, datang dalam bulan Ramadan untuk bertadarus, nak memastikan bacaan Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hadir pada waktu Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril itu seorang sahabat Nabi juga ada yang hadir, iaitu Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sebab itulah pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Zaid bin Thabit dilantik menjadi pengerusi kumpulan yang nak apa tu, menulis Al-Quran tu, yang nak susun Al-Quran bagi jadi satu mushaf. Sebab apa dia dilantik sebagai pengerusi? Sebab dia menghadiri tadarus Al-Quran bersama Nabi dan malaikat Jibril. Begitu juga zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan pun yang dilantik menjadi pengerusi. Kira kalau kata kita lah yang mentashih Al-Quran, yang salin semula Al-Quran, itu adalah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan bulan Ramadan pemurahnya Nabi, sampai diceritakan Nabi ada sahabat dia buat baju dekat Nabi, untuk Nabi. Dia buat baju, Nabi pun pakai. Lawa lah, orang tengok saya. Tiba-tiba ada seorang sahabat, dia kata, wahai Rasulullah, cantiknya baju engkau pakai ni, boleh tak bagi pada saya? Dia minta macam tu. Rasulullah kata boleh, tapi tunggu sekejap, nanti saya masuk, selepas selesai solat, saya masuk rumah, saya tukar baju, kamu ambil baju ni. Sahabat yang lain pun nak marah dekat sahabat ni. Kenapa kamu minta baju tu? Rasulullah suka pakai, kenapa kamu minta? Kata sahabat ini, aku minta baju yang dipakai oleh Rasulullah tu bukan untuk aku pakai sekarang, tapi aku minta baju tu untuk aku buat sebagai kain kafan aku. Dan baju itulah yang menjadi kain kafan sahabat ni. Sahabat-sahabat yang lain pun nak marah, ada rasa cemburu juga. Pasal apa sahabat tu dapat, kami tak dapat. Ada macam tu. Bekas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus. Dan sunat memberi berbuka puasa akan orang, dan jika dengan kurma atau dengan air minum atau lainnya sekalipun, tetapi yang terlebih afdal bahawa mengenyangkan akan dia kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi wa la yunqasu min ajri sha'imi syai'un. Artinya barang siapa memberi makan akan orang yang puasa, maka baginya seumpama pahala orang yang puasa itu, dan tiada kurang daripada pahala orang yang puasa sedikit pun. Ni sunat memberi buat jamuan berbuka puasa dengan kurma atau dengan air minum, ataupun yang terlebih afdal adalah buat jamu orang tu sampai orang tu kenyang. Itu yang terlebih afdal. Jadi kita ni kalau buat paling kurang pun buat jamuan kurma. Cari kurma yang paling elok supaya kurma kita yang pertama diambil. Dan kurma kita diambil, dia suap mulut dia, dia makan. Kita dapat pahala dia. Macam dia dapat pahala dia, contohnya hari tu pahala dia puasa 300 pahala dia. Kita pun dapat 300. Pahala dia tak kacau. Pahala dia 300. Pahala seumpama pahala dia, kita pun dapat. Sebab tu buat jamuan untuk orang yang berbuka puasa. Baik, terus. Dan sunat bagi orang yang memberi makan akan orang yang puasa itu, maka bersamanya kerana menyukakan orang yang dijamunya itu. Baik, itu eloknya kita kalau kita buat jamuan buka puasa. Buat jamuan buka puasa, kita ikut makan sekali. Kita panggil orang main buka puasa rumah kita ikut makan sekali. Sebab apa? Ni memberi kita. Kalau kita bagi makan, kalau kita bagi bantuan apa semua, yang tu dia biasa tu, dia bagi image yang baik. Tapi kalau duduk makan sekali, ini adalah akhlak, tawaduknya seseorang. Jadi kita jamu orang, kita ikut makan sekali, duduk makan dengan dia. Dia macam tu. Jangan pula kita buat jamuan kita tak makan. Kita pergi makan hak special punya. Jangan makan jamuan, buat jamuan kita makan yang sama. Dan lagi sabda Nabi SAW, man fatara fi Ramadan sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa 'izqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi wa la yunqasu min ajrihi syai'un. Qalu laysa kulluna yajidu ma yufattiru as-sha'im. Qala yu'ti Allahu ta'ala hadha thawaba liman fattara sha'iman tamratan aw syurbatan aw madqata labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar. Artinya, barang siapa memberi makan di dalam bulan Ramadan akan orang yang puasa, maka adalah diampuni bagi segala dosanya dan dimerdekakan batang lehernya daripada api neraka, dan adalah baginya seumpama pahala orang yang puasa itu, tiada kurang daripada pahalanya itu sesuatu. Maka sembah bertanya sahabat, tiada sekalian kami mendapat akan sesuatu yang bisa diberikan makan yang mengenyangkan akan orang yang puasa itu. Maka sabda Nabi SAW, memberi Allah Ta'ala pahala ini bagi orang yang memberi makan akan orang yang puasa itu, sekalipun satu biji kurma, atau dengan seteguk air minum, atau dengan sekenyam sekali menghisap air susu. Dan adalah bulan Ramadan itu awalnya rahmat, dan pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itu merdeka daripada api neraka. Baik, ini kelebihan orang yang membuat jamuan berbuka puasa. Dia dapat paling tidak 3. Yang pertama, dosa dia diampuni Allah. Yang kedua, dia bebas, dia lepas daripada api neraka. Yang ketiga, dia mendapat pahala seumpama pahala orang yang dia jamu tadi. Dia buat jamuan, yang hadir tu 50 orang. Orang pertama pahala puasa dia 100, yang kedua 200, yang ketiga 300. Contoh. Maka dia pun dapat pahala seumpama orang pertama tadi, seumpama orang kedua, dan seumpama orang ketiga, dan seterusnya sampai 50 orang ni. Maknanya hak ni dapat 100, dia pun dapat 100. Hak ni 200, dia pun dapat 200 juga. Tak kacau pahala orang tadi. Ini kelebihan orang yang buat jamuan berbuka puasa. Sebab tu kalau di Hadramaut, di Mesir, di Mekah, Madinah, kalau bulan puasa tu ramai orang berebut-rebut nak buat jamuan dekat masjid. Kita pun sama. Pernah ada satu majlis, mereka ada buat jamuan berbuka puasa. Saya malam tu ada tazkirah Ramadan, nak kena pederah baliklah dengan guru saya. Balik, kami singgah ada satu masjid nak sembahyang maghrib. Tengok mereka panggil makan sekali AJK masjid tu. Kita pun sama lah. Pemurah pada bulan Ramadan, semangat nak menyumbang. Sebab tu dipanggil dengan pintu ibadah itu adalah berpuasa. Sebab apa? Dengan berpuasa tadi kita semangat untuk menyumbang, bersedekah, buat jamuan, buat kenuri. Bulan puasa.
dapat paling tidak 3 kelebihan ni. Ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, tak semua daripada kami dapat buat jamuan makan yang mengenyangkan. Tak semua mampu buat macam tu. Kata Nabi, Allah bagi pahala ini pada orang yang menjamu orang lain berbuka puasa, walaupun dengan sebiji kurma ataupun seteguk susu sekalipun. Dapat pahala. Seteguk susu, hisap susu, minum susu, sekali minum, sekalipun dapat juga pahala macam tu. Baik, terus. Demikianlah diriwayatkan hadis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu di dalam Ghunyah. Keenam, sunan muakkad di dalam bulan Ramadan itu membanyakkan mendirasah tadarrus Al-Quran, iaitu ia membaca atas orang lain dan orang lain itu membaca atasnya, kerana hadis yang sahih, kana Jibril yalqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Artinya adalah Jibril alaihi salam mendapat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan, maka mendirasah ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran. Nah, yakni pada 2 tahun terakhir sebelum Nabi wafat. Tadarus ini kita mengulang bacaan yang sama oleh pembaca yang pertama sehingga selesai satu halaqah tadi itu, supaya dapat memperbetul bacaan kita. Kita buatlah satu halaqah 5 orang. Kita baca muka surat kita baca contoh yang ni baca surah Al-Mulk. Yang kedua pun baca surah Al-Mulk juga. Nak perbetul bacaan. Itu dipanggil dengan tadarus. Baik, terus. Ketujuh, membanyakkan i'tikaf di dalam bulan Ramadan itu istimewa pula di dalam 10 harinya dan malamnya yang akhir, maka ia itu terlebih daripada hari yang lain daripada bulan Ramadan itu, kerana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashrul awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Artinya bahawasanya Nabi SAW apabila masuk malam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, maka menghidup ia akan malamnya itu dengan berbuat ibadah dan menjagakan ahlinya, dan bersungguh-sungguh ia berbuat ibadah kerana di dalamnya ada Lailatul Qadar, iaitu malam yang terlebih daripada segala malam yang di dalam tahun itu, seperti firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Artinya berbuat ibadah di dalam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dan terlebih diharap Lailatul Qadar itu iaitu di dalam malam yang ganjil, iaitu malam 21 dan malam 23 dan malam 25 dan malam 27 dan malam 29, dan seyogianya membanyakkan ia di dalamnya itu berbuat ibadah dan membanyakkan doa dan membanyakkan mengucap Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, wahai Tuhanku, bahawa engkau mengampuni akan segala dosa, padahal kasih engkau mengampuni akan dosa, maka ampuni olehmu akan dosaku. Baik, ini malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cari pada malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Cari yang ganjil. Malam terutamanya pada malam yang 10 malam yang terakhir. Jadi kalau contoh jumpa malam Lailatul Qadar, baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang-ulang bacaan tadi itu. Nanti insya-Allah petang nanti saya akan hantar apa dekat Ustaz Hadi untuk minta mungkin foto state atau apa. Nanti diedah kiraan malam Lailatul Qadar itu bila. Baik, Syahdan sunan muakkad menuntut akan malam Lailatul Qadar itu di dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan, dengan membanyakkan berbuat ibadah di dalam malamnya itu, dan membanyakkan berdoa dan membanyakkan mengucap istighfar dan membanyakkan zikrullah. Maksudnya sunat mengintai malam Lailatul Qadar, memperhatikan, kita tunggu malam Lailatul Qadar, kita cari malam Lailatul Qadar. Sunat. Jumpa malam tu, doa insya-Allah mustajab. Doa apa saja. Ada seorang ni, dia ada anak angkat, anak menakan dia, mak ayah meninggal dah. Dia doa apa? Satu hari tu dia nampak macam pokok-pokok tu bersujud. Dia kata, aku rasa malam ni Lailatul Qadar. Dia angkat tangan, dia doa apa? Ya Allah, jadikan anak di rumahku itu, ya Allah, orang alim waliullah. Jadi makbul doa.
Saya lupa nama ulama ni. Jadi waliullah. Kita doa macam tu. Ni minta sikit, ya Allah bagi aku kereta, ya Allah, Allah kecil ya. Minta yang besar, ya Allah aku minta syurga, ya Allah. Macam tu. Allah aku minta hidup yang cukup. Cukup. Hidup yang cukup. Cukup tu macam mana? Cukup. Kita nak apa? Kita nak kereta, Allah bagi kereta. Kita nak kasut, Allah bagi kasut. Kita nak handset, Allah bagi handset. Itu cukup. Orang ada duit banyak, belum tentu cukup. Betul? Ada duit banyak, belum tentu cukup. Contoh kita, cukup tu macam mana? Kita nak pi terdesak sangat, tahu ada orang beli tiket kapal terbang bagi. Itu cukup. Kita nak hidup yang cukup, bukan yang kaya tapi tak cukup. Kita nak yang cukup. Baik, terus dan bersalah-salahan ulama dan sahabat Nabi SAW dalam ketentuan Lailatul Qadar itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala, dan malam yang terlebih diharap akan Lailatul Qadar itu di dalam sekalian malam 10 yang akhir di dalam bulan Ramadan itu tiada terlebih muakkad setengah daripada setengahnya. Maksudnya dalam 10 terakhir, kata Imam Al-Ghazali, malam 10 terakhir dari bulan Ramadan ni sama keutamaan dia. Maksudnya tak ada yang lebih utama, yang ni akan jadi, yang ni akan jadi, yang ni akan jadi, dah. Maksudnya 10 malam terakhir tu kita pulun semua 10 malam. Pulun semua pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Pulun untuk cari Lailatul Qadar. Kemungkinan tarikh ni tak ada. Menurut Imam Ghazali tak ada. Baik, terus. Dan pada mazhab imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu, bahawa yang terlebih muakkad dan yang terlebih diharap menuntut Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-21. Imam Syafi'i kata malam 21. Terus. Dan kata Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwasanya yang terlebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ketiga likur daripada bulan Ramadan. Maksudnya malam yang ketiga likur. Apa tu? Malam 23. Tulis. Nanti malam likur ni apa? Malam 23. Kata Abu Burdah Al-Islami radhiyallahu anhu. Baik, terus. Dan riwayat Sayyidina Bilal daripada Nabi SAW bahwasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-24 daripada bulan Ramadan itu. Kata Sayyidina Bilal malam ke-24. Ke-24 maksudnya malam 24. Kata Sayyidina Bilal. Terus. Dan kata Sayyidina Abu Darda dan Hasan Al-Basri radhiyallahu anhuma bahwasanya yang terlebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-25 daripada bulan Ramadan itu. Malam ke-25 malam 25. Kata Sayyidina Abu Darda dan Imam Hasan Al-Basri malam yang ke-25. Terus. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma bahwasanya Lailatul Qadar itu malam yang ke-17 daripada bulan Ramadan. 7 ke-17 27. Baik, terus. Dan inilah yang muakkad pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Baik, ini banyak dipegang di Arab Saudi. Malam 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar. Tak berganjak tiap-tiap tahun malam 27. Sebab tu kita fokus pada malam yang ganjil. Fokus pada malam yang ganjil. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tak berganjak malam 27 tiap-tiap tahun. Terus. Dan mengikut akan dia oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu seperti yang tersebut di dalam kitab Ghunyah itu. Baik, terus. Dan dalil atas muakkad Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-17 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, la yazaluna yaqussuna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya annaha lailatus sabi'ati min al-'ashr al-awakhir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواترت أنها ليلة السابعة في العشر أواخر من كان متحريا فليتحرها ليلة السابعة من العشر الأواخر.
Artinya senantiasa mereka itu, yakni beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mimpi mereka itu bahwasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-17 di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lihat akan mimpi kamu itu telah sepakat bahwasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-17 di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Baik, ada sahabat Nabi cerita dekat Nabi, depa mimpi bahawa Lailatul Qadar malam 27. Maka sabda Nabi, aku lihat mimpi kamu itu telah sepakat bahawa Lailatul Qadar itu malam yang ke-17, maksudnya malam 27 di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Baik, maka barang siapa adalah ia berkehendak memilih akan Lailatul Qadar itu, maka hendaklah ia memilih akan dia di dalam malam yang ke-7 di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Jadi kata Nabi, siapa nak cari malam Lailatul Qadar, cari malam yang ke-7 daripada 10 terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maksudnya malam ke-27. Baik, terus. Dan dalam satu riwayat yang lain bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata lagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan katanya, inni nazartu fil afradi falam ara fiha ahrali min as-sab'ati. Artinya bahwasanya aku tilik di dalam malam yang ganjil itu di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu, maka tiada aku melihat di dalamnya yang terlebih dipilih bagiku akan Lailatul Qadar itu daripada 7 likur daripada bulan Ramadan itu. Dan mazhab Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Lailatul Qadar itu iaitu di dalam yang 9 likur daripada bulan Ramadan itu. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, malam Lailatul Qadar adalah pada malam yang ke-29. 9 likur maksudnya 29. Syahdan. Syahdan kita qasidah sat bagi dia dah. Qasidah sat. سلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Baik. Terus Ahmad dan Syahdan. Syahdan dan kelebihan Lailatul Qadar itu amat banyak seperti yang tersebut di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripadanya iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhu dengan katanya, wa ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu idza kana Lailatul Qadri ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alaihi salatu wassalam an yanzila ila al-ardi wa ma'ahu sukkanu sidratil muntaha 70,000 malak. 70 betul baris. 70,000 malak wa ma'ahum alwiyatun min nur fa idza habatu ila al-ardi rakaza Jibril alaihi salam liwa'ahu wal malaikatu alwiyatahum fi arba'ati mawatina 'inda al-ka'bati wa qabr an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa masjid Baitul Maqdis wa masjid Tur Saina. Artinya, dan diriwayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya apabila ada malam Lailatul Qadar itu, maka menyuruh Allah Subhanahu wa taala akan Jibril alaihi salam turun ke bumi dan sertanya malaikat yang diam pada Sidratul Muntaha 70,000 malaikat. Baik, 70,000 malaikat. Macam saya pernah sebut, 7 angka sakti, bukan mesti tepat, dan boleh jadi lebih daripada itu, menunjukkan kepada banyak. Jadi roh, masukkan roh di sini adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Roh tu apa? Malaikat Jibril. 70,000 ni bermaksud banyak malaikat. Baik, terus dan serta mereka itu beberapa panji daripada nur. Panji tahu panji? Panji lebih kurang macam bendera lah. Baik, terus. Dan apabila turun mereka itu ke bumi, maka mendirikan oleh Jibril akan panji-panjinya dan malaikat akan segala panji-panji mereka itu. Maksudnya mendirikan tu memacakkan, dipacakkan. Baik, terus. Di dalam 4 tempat, iaitu Ka'batullah dan pada kubur Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada Masjid Baitul Maqdis dan pada Masjid Tur Saina.
ثم يقول جبريل عليه السلام تفرقوا فلا يبقى دار ولا حجرة ولا بيت ولا سفينة فيها مؤمن أو مؤمنة إلا دخلت الملائكة فيها إلا بيت فيه كلب أو خنزير أو خمر أو جنوب من حرام أو صورة فيسبحون ويقدسون ويهللون ويستغفرون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian maka berkata kemudian berkata malaikat Jibril alaihissalam bagi segala malaikat yang sertanya itu, pergilah kamu, maka bercerai-cerailah mereka itu, maka tiada ditinggal kampung dan bilik, kamar dan rumah dan bahtera yang di dalamnya orang yang mukmin, laki-laki atau mukminah, perempuan, melainkan masuk ke dalamnya itu. Baik. Masuk ke dalam tu maksudnya apa? Masuk ke dalam semua tempat dia pergi. Terus masuk ke dalamnya itu oleh malaikat itu, melainkan rumah yang ada di dalamnya itu anjing atau babi atau arak atau junub daripada haram atau rupa binatang, maka tiada masuk mereka itu ke dalamnya. Baik. Melainkan rumah yang ada dalamnya anjing ataupun babi ataupun arak ataupun junub daripada yang haram, berzina ataupun istimna yang haram. Tadi saya sebut mengeluarkan mani dengan tangan, dia ada dua hukum, ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Dibolehkan dengan tangan isteri, contoh isteri tengah haid, dia tak tahan dah al-ma'u fil ras. Ayam duk kepala, dia tak tahan, dia pun ambil tangan yang tolong yang. Tu. Faham dirilah. Abang Adam tak kan tanya kat adik tu. Jadi kalau yang itu yang diharuskan, yang dibolehkan. Kalau yang diharamkan adalah dengan tangannya sendiri. La'anallahu man nakaha yadahu. Allah melaknat orang yang menikah dengan tangan dia. Bila masa dia akad, itu istilah menikah dengan tangan. Istimna. Atau bahasa kita onani. Itu haram. Jadi ada orang dalam rumah tu daripada junub yang haram, malaikat tak masuk. Atau rupa binatang. Rupa binatang tu banyak pendapat ulama. Ada yang kata rupa yang berketul, seketui. Contoh depan rumah dia ada macam rumah orang kaya, dia ada macam patung bangau semua tu. Ini ijma' ulama kata haram sebab dia sempurna. Kalau separuh, yang kedua yang separuh, yang sekerak, separuh badan semua, ada sebahagian ulama yang mengharamkan. Sebagian kata tak apa. Sebab separuh badan ni dia tak boleh bernyawa kan. Dia tak sempurna, kepala saja. Kalau yang penuh, ijma' ulama kata haram. Itu jangan duk sempang patung-patung, duk pemasang. Budak-budak tu balik. Budak-budak main kan. Beruang panda ke tu. Itu lain. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, ulama-ulama India banyak yang mengharamkan gambar-gambar yang tidak perlu. Jadi kalau ambil gambar semua tu haram menurut ulama daripada India. Kecuali apabila ada keperluan, contoh gambar IC, gambar pasport, itu bab lain pula. Kalau saya saja ambil itu haram. Saya ada kawan dulu daripada India, dia tak mau ambil gambar dengan dia tak mau. Sebab apa? Ikut pendapat ni. Banyak mengatakan haram. Sebab apa? Dia ada macam lukisan juga. Dia macam lukisan. Jadi kita ambil pendapat yang tengah-tengah sajalah. Gambar tak apa. Nak patung-patung ke apa pun yang separuh, jangan yang sempurna satu badan. Ada yang menyebutkan nanti di hari kiamat yang buat patung-patung tu Allah suruh dia bagi hidup patung tu. Mampu macam mana kita nak bagi hidup? Kita nyawa pun kita ada hak kita, nak bagi kat orang, mati kita. Dia macam tu. Baik. Terus maka mengucap segala malaikat itu di dalam tempat yang dimasuki oleh mereka itu akan tasbih dan takdis dan tahlil dan memohon mereka itu akan ampun kepada Allah Ta'ala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hatta idza kana waqtul fajri yas'aduna ila as-sama' fayastaqbiluhum sukkanu as-sama'i dunya wa yaquluna lahum min ayna aqbaltum
فيقولون كنا في الدنيا لأن ليلة القدر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Kata Syekh Fahmi itu ada sebut li'anna lailata lailatul qadri li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teruslah. فقال سكان السماء الدنيا ما فعل بحوائج أمتي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول جبريل عليه السلام أنه غفر لصالحهم وشفعهم في طالحهم فترفع ملائكة سماء الدنيا أصواتهم بالتسبيح والتقديس والثناء على رب العالمين شكرا لما أعطى الله تعالى هذه الأمة من المغفرة والرضوان. Artinya hingga apabila masuk waktu fajar, maka naik segala malaikat itu ke langit, maka mendapati akan mereka itu oleh segala malaikat yang diam di langit dunia, langit yang terdekat dengan bumi itu. Dan berkata mereka itu bagi segala malaikat yang naik itu, dari mana kamu datang? Maka mereka berkata itu adalah kami datang daripada dunia kerana meraihkan, ikut serta meramaikan malam Lailatul Qadar yang tertentu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata segala malaikat yang diam di langit dunia itu, apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala dengan segala hajat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka berkata Jibril alaihi salam bahawasanya Allah Ta'ala telah mengampuni bagi orang yang soleh daripada mereka dan memberi syafaat ia akan mereka itu di dalam orang yang berdosa daripada mereka itu. Maka mengangkat segala malaikat yang di dalam dunia itu akan suara mereka itu dengan mengucap tasbih dan taqdis dan memuji mereka itu akan Tuhan Rabbul Alamin, kerana syukur mereka itu bagi barang yang memberi Allah Ta'ala akan segala umat ini daripada maghfirah dan ridwan, yakni daripada ampun dan keridhaan. Baik, antara nak bagi doa makbul adalah menyertakan muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat dalam doa kita. Kalau doa kita doa, ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup dan yang sudah meninggal dunia. Doa macam tu. Tu kita nak bagi doa makbul, doa macam tu. Sertakan kaum muslimin, muslimat orang lain dalam doa kita. Dalam satu hadis disebutkan, idza da'a ar-rajulu li akhihi bi dhahril ghaib. Apabila ada seorang lelaki mendoakan saudaranya ketika duduk seorang-seorang, tengah malam ke, dia duduk seorang-seorang, tengah malam dia bangun qiyamul lail, kawan dia mana tahu, dia pun doa, ya Allah ampunilah dosaku, dosa sahabat aku, dia sebut nama. Mula kita doa, ya Allah ampunilah dosaku, dosa sahabat aku, Gus Husaini, ya Allah bagi jodoh pada dia, ya Allah. Itu contohlah, tambah kebaikan untuk dia. Kalau kita doa macam tu, Allah menjawab, bika abda'u ya abdi. Allah kata, engkau doa untuk dia kebaikan, aku bagi kebaikan tadi untuk engkau dulu, baru aku bagi dekat dia. Kita doa untuk orang lain, kita dapat dulu, baru Allah bagi untuk dia. Ya Allah bagilah anak aku lulus, ya Allah periksa, ya Allah dapat 9A, bagi orang lain dapat semua E. Itu dia. Jangan macam tu. Doa juga untuk orang lain pun sama. Ya Allah bagilah kepada anakku, anak jiranku, sahabat-sahabat anak aku, kawan-kawan anak aku, semuanya lulus ya Allah. Allah akan bagi untuk anak kita dulu. Ini macam tu, doa macam tu. Doa untuk orang lain dulu, doa untuk kita ampunan dosa semua, lepas tu doa untuk orang lain juga. Allah akan bagi untuk kita. Baik. Nah itu antara hikmah apa nak bagi doa, antara cara nak bagi doa ni dikabulkan oleh Allah. Jangan hanya minta untuk satu kumpulan saja. Rahmat Allah ni luas. Rahmat Allah ni luas. Kita bukalah rahmat Allah seluas-luasnya. Doa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan bahkan untuk orang yang baik kita doakan, untuk orang yang jahat pun kita doakan. Untuk orang yang baik kita doa macam mana? Kita doa supaya Allah kekalkan dia dalam kebaikan, Allah tambah lagi ketaatan yang dia buat. Dan untuk orang yang jahat kita doakan supaya dia berubah menjadi baik. Orang yang buat zalim kita doa. Orang yang kena zalim pun kita doa. Yang kena zalim kita doa, ya Allah bagilah dia sabar, bagilah dia kuat. Hak yang buat zalim doa macam mana? Ya Allah bagilah dia hidayah supaya dia tak buat zalim lagi.
Duk sembang kat belakang, nanti kita tanya. Tak apa, kita tanya, ustaz ingat muka duk sembang, duk menyana, ngefly, healing seorang-seorang. Tengok, hampa nak healing sangat, healing lagi. Esok kita tanya. Tak boleh berdiri. Tak buat cara dalam kelas. Esok kita tanya, hak yang duk healing-healing tu kita suruh baca. Kesian kat Ammar baca seorang, kita bagi depa baca. Tengok, ada healing-healing belakang. Duk menggeliat, dia tak tahu kita apa lengah. Betul ya Bang Gus? Kamu belakang tu. Kamu. Tengok orang pula. Dia lah. Dari dua buah tempat duk, hampa cam muka. Irfan cam muka daripada duk belakang tu. Cam. Halu tepi-tepi dinding tu. Halu tengah-tengah ni dia tak sikit. Halu tepi-tepi dinding. Kelas ustaz boleh makan coklat? Boleh. Makan nasi begini. Nasi pula. Makan coklat boleh. Lepas tu apa, nak minum air, angkat tangan. Ustaz nak minum air, minum sila. Makan coklat boleh. Makan coklat. Sebab apa? Syekh Fahmi Zamzam bagi makan. Sebab apa? Tak macam nak tak bagi ngantuk ke apa kan. Makan coklat. Kalau makan nasi, jam, tu naya. Baik. Jadi kita doakan untuk orang lain doa yang baik. Jangan kita sempit. Rahmat Allah tu luas. Saya pernah sebut lah kemarin kan, saya cerita kata ada seorang sahabat ni, dia jalan di Masjid Nabawi, tiang ni dia doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad, selain aku jangan kau bagi rahmat. Selain kami dua ni jangan bagi rahmat. Bagi rahmat dekat kami dua saja. Nabi tegur, limadha tahajjarta wasi'a? Wahai fulan, kenapa engkau mempersempit perkara yang luas? Rahmat Allah tu luas. Siapa kita sempit kan? Doa untuk orang yang zalim tak boleh kalau dikhususkan. Doa binasa, doa celaka tak boleh. Kita sebut nama dia. Contoh Presiden US sekarang, kita doa dia. Apa Biden. Ya Allah, semoga Biden tu mati celaka ya Allah. Tak boleh. Tapi lebih baik kita doa macam ni. Yang boleh itu macam mana? Kalau doa celaka boleh itu macam mana? Semoga Allah melaknat, membinasakan semua orang-orang yang zalim. Yang tu boleh. Kalau kita khususkan tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kita menutup peluang untuk dia mendapatkan hidayah. Ya kan? Faham? Faham adik? Faham tak faham? Baik. Nama apa? Aiman. Nama apa? Izzuddin. Izzuddin. Ingat Omar tak main. Izzuddin ingat. Belakang tu nama apa? Tak lupa saya. Irfan memang ingat. Irfan memang semua orang ingat. Satu Malaysia tahu. Lagu dia kan pernah orang buat TikTok. Lagu dia FYP. Ma'asal dia. Kamu kan? Buat tak mengaku boleh. Baik. Jadi kalau pergi festival sunnah ni, dia dengan bus ni 2x5 lah. Orang pakai ambil gambar. Artis. Baik. Nah, doa macam tu. Doa untuk semua. Jangan kita tutup pintu rahmat. Rahmat ni luas. Jangan tutup. Kemudian doa untuk orang kafir bagi celaka, bagi binasa. Kalau kita khususkan tak boleh. Tapi kalau kita umumkan, ya Allah, semoga engkau melaknat semua orang kafir, tu boleh. Tapi kalau kita sebut nama, tak boleh. Sebab kita dah tutup pintu dia untuk dia mendapatkan hidayah. Jangan macam tu. Baik. Terus ثم تشيعهم ملائكة السماء الدنيا إلى الثانية كذلك إلى السابعة ثم يقول جبريل عليه السلام يا سكان السماوات ارجعوا فيرجع ملائكة كل سماء إلى مواضعهم ويرفع سكان سدرة المنتهى في سدرة المنتهى أصواتهم بالتسبيح والتقديس فتسمع جنة المأوى ثم جنة النعيم ثم جنة عدن والفردوس ويسمع عرش الرحمن فيرفع العرش صوته بالتسبيح والتهليل والثناء على رب العالمين شكرا لما أعطى هذه الأمة فيقول عز وجل يا عرش صدقت يا عرشوني يا عرشي يا عرشي. Terus
يا عرشي صدقت ولأمته صلى الله عليه وسلم عندي من الكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Artinya kemudian maka menghantarkan akan segala malaikat yang datang daripada dunia itu oleh segala malaikat yang diam di langit dunia itu hingga kepada langit yang kedua. Demikian lagi segala malaikat isi tiap-tiap langit itu menghantar akan mereka itu hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Kemudian maka berkata Jibril alaihissalam, hai segala malaikat yang di dalam 7 petala langit, kembali kamu kepada segala tempat kamu. Maka pulang segala malaikat yang diam pada tiap-tiap langit kepada tempat mereka itu, dan mengangkat oleh segala malaikat yang di dalam Sidratul Muntaha itu akan suara malaikat itu dengan mengucap tasbih dan taqdis. Maka mendengar oleh syurga yang bernama Jannatul Ma'wa akan suara mereka itu, dan kemudian maka mendengar oleh syurga yang bernama Jannatul Na'im akan suara mereka itu, dan kemudian maka mendengar oleh syurga yang bernama Jannatul Adn dan syurga yang bernama Jannatul Firdaus, dan mendengar Arsy Rahman akan suara mereka itu. Maka mengangkat oleh Arsy Rahman akan suaranya dengan mengucap tasbih dan tahlil dan memuji ia atas Tuhan Rabbul Alamin, kerana syukur ia bagi barang yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan segala umat ini. Maka firman Allah Azza wa Jalla bagi Arsy itu, hai Arsyku, telah benarlah engkau dan adalah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu padaku beberapa keramat, yakni kemuliaan yang tiada pernah dilihat akan dia oleh mata, dan tiada pernah didengar oleh telinga, dan tiada pernah dicita-cita oleh hati manusia. Terus. Dan lagi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, wa qila inna Jibril alaihi salam idza nazala min as-sama'i lailatul qadri la yad'u ahadan min an-nas illa sallama alaihi wa safahahu wa alamatu dhalika iqsha'raru jildihi wa tarqiqu qalbihi wa tadma'u 'ainahu. Artinya, dan kata setengah ulama bahwasanya Jibril alaihi salam apabila turun ia daripada langit ke dalam dunia pada malam Lailatul Qadar itu, maka tiada meninggalkan ia akan seorang daripada manusia malaikat memberi salam ia atasnya dan berjabat tangan akan dia, dan adalah alamat yang demikian itu gemetar segala kulit tubuhnya dan lembut hatinya dan terbit air matanya. Baik, malaikat Jibril apabila malam Lailatul Qadar dia turun, dia ucap salam pada semua manusia dengan ucapan salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan tanda malam Lailatul Qadar, 1, gemetar tubuh badan kita, 2, lembut hati kita, 3, berlinang air mata. Ini tanda malam Lailatul Qadar yang berlaku pada badan kita. Kalau tanda alam macam mana? Tengok pula. Terus. Dan setengah daripada alamat Lailatul Qadar itu adalah di dalam malam itu tiada panas dan tiada sejuk. Dan setengah daripada alamatnya itu adalah pada waktu pagi-pagi itu matahari tiada baginya cahaya. Dan setengah daripada alamatnya itu tiada didengar di dalam malamnya itu akan suara anjing. Baik, ini tanda malam. Malam dan siang, hari, tanda hari. Kalau kita kenal Lailatul Qadar, tanda dia yang ni. Apa dia? Waktu pagi, malam Lailatul Qadar, pagi itu matahari tak terang. Tak terang sangat sampai silau apa semua. Matahari ni dia macam muram, dia macam mendung macam tu. Kalau malam tu tak dengar suara anjing, tak dengar. Jadi anjing, pasal apa suara anjing tak bunyi? Sebab ramainya malaikat yang turun pada malam tersebut. Jadi anjing tak berbunyi, tak menyala. Tak menyala, menggonggong. Menggonggong. Anjing tak menggonggong. Sebab apa? Ramainya malaikat yang turun. Baik, terus. Adapun yang lazim dengan sebab membatalkan puasa itu, maka iaitu 4 perkara. Pertama, qada. Maka wajib qada itu atas tiap-tiap orang yang Islam yang akil baligh yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan, sama ada dengan uzur atau tiada uzur. Baik, wajib qada. Contoh kamu baligh umur 15 tahun. Dia tanda baligh ini dia ada 3 jenis, 3 macam. 1, keluar air mani bagi orang yang berumur sekurang-kurang 9 tahun, lelaki dan perempuan. Perempuan pun keluar air mani juga. Macam mana ustaz? Ustaz tak tahu, ustaz bukan perempuan. Ustaz tak tahu. Baik, keluar air mani lelaki dan perempuan paling kurang umur 9 tahun.
Dia umur 5 tahun keluar mani, macam mana? Contohlah, dia punya saluran pipe dia tu tersilap, urat dia tu tersilap, saluran dia tu tersilap. Umur 5 tahun keluar mani, tak balik lagi, tak dianggap balik. Paling tidak, umur paling muda untuk keluar mani 9 tahun bagi lelaki dan perempuan. Dan paling tua maksudnya paling tua macam mana? Umur dia tu kira dah dianggap balik dah, 15 tahun. 15 tahun tak keluar mani lagi, tetap dianggap balik dah lah. 15 tahun dah cukup dah, dianggap balik dah kalau 15 tahun, walaupun tak keluar mani lagi. Baik. Kemudian perempuan keluar darah haid bagi perempuan, lelaki tak. Lelaki keluar darah haid mampu jam. Keluar darah haid bagi orang perempuan yang berusia seawal berapa? Seawal 9 tahun. 9 tahun. Umur 15 tahun tengok-tengok tak keluar haid lagi. Balik lah tu. Ustaz, saya tak balik lagi. Umur kamu berapa? 20 tahun tak keluar haid lagi. Laki-laki main jumpa saya, umur 20 tahun tak keluar mani lagi. Baliklah tu. Nak tunggu keluar jenuh. Faham tak? Paling muda keluar haid perempuan 9 tahun. 9 tahun dianggap. Kalau bawah 9 tahun, umur 4 tahun keluar haid. Tu bukan. Itu tanda-tanda baligh. Baik, banyak lagi lah. Itu antaranya lah. Antara tanda-tanda baligh juga tumbuh bulu ketiak, tumbuh bulu kemaluan. Tu tanda-tanda baligh. Tumbuh janggut. Ada tak orang umur 10 tahun tumbuh janggut? Jarang sangat lah. Umur 5 tahun tumbuh janggut ada? Jarang sangat lah. Baik. Jadi contoh kamu balik umur 15 tahun. Lepas tu sekarang kamu umur 25 tahun. Dulu kamu pernah tinggal waktu umur kamu 16, kamu pernah tinggal 2 hari puasa. Maka kamu tetap wajib qada puasa tu. Dan kamu wajib bayar satu cupak makanan, sebab dah masuk puasa yang akan datang. Contoh puasa baru ni ada yang tinggal 2 hari, dia kena qada. Dia tak qada sampai masuk hari Khamis ni, baru dia teringat, ya Allah, ada 2 hari saya tak qada. Maka dia wajib qada yang 2 hari tu. Dan dia wajib bayar bagi sedekah pada orang fakir miskin secupak makanan. Secupak untuk sehari, maknanya 2 hari berapa? 2 cupak. Dia tangguh sampai 10 kali Ramadan, 2 kali 10, 20 cupak dia kena bagi. Dia kena kira macam tu. Jangan buat pasal apa kena kira balik dulu. Balik lagi. Duk lagi. Duk lagi. Baik. Dia balik ni dia tak kira manual ke auto lah. Baik, terus. Dia tak kira. Baik, terus dan wajib qada itu atas perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Dan demikian lagi wajib qada puasa Ramadan itu atas orang yang murtad apabila ia kembali kepada Islam. Baik, Ustaz. Kejap, sabar Ahmad. Dan wajib qada itu atas perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Perempuan yang haid, dia tak wajib qada solat. Solat tak wajib. Contoh dia haid. Haid biasanya 6 atau 7 hari, paling lama 15 hari. Dia tak wajib qada untuk solat. Kalau puasa wajib tak? Wajib, sebab puasa ni setahun ni cuma sekali saja, sebulan tu saja. Hak lain tak wajib. Maka dia wajib qada untuk puasa. Begitu juga orang yang murtad, apabila dia kembali pada agama Islam. Dia murtad, umur dia 20 tahun, dia murtad selama 10 tahun. 10 tahun tu maknanya berapa? 10 kali 30 hari. Berapa dia kena ganti? Kena ganti. Wajib.
Tengok umur 30 dia masuk Islam balik, dia kena ganti. Ada hari tu saya pernah di Derang lah, ada pada pusat dakwah serantau dia mai. Ada seorang perempuan tu, dia masuk Islam. Masuk Islam, lepas tu dia murtad. Masuk Islam, dia murtad. Masuk Islam, dia murtad 6 kali. 6 kali. Hobi kot. Dia masuk Islam macam tu. Baik. Terus. Dan demikian lagi tiada wajib qada atas orang yang kafir jika ia masuk Islam, dan kemudian lagi tiada wajib qada atas kanak-kanak jika ia balik, dan orang yang gila jika sembuh daripada gilanya. Kalau orang kafir dia masuk Islam 50 tahun, kita tanya dia, hang balik umur berapa? Umur 15. Hang kena qada, tu dia jenuh dia. Macam tu tak masuk Islam tu. Dia tak masuk Islam tu. Ni. Kalau untuk orang yang kafir tak perlu. Dan juga kanak-kanak apabila dia balik umur 15, lepas tu kita tanya, hang balik umur apa? 15. Hang ingat, hang daripada umur setahun sampai umur 15 hang kena qada. Tu dia mampu dia. Okey, tak mau balik, tak apa, aku tak mau balik. Macam tu. Baik. Dan orang tadi saya tertinggal, orang yang murtad, solat pun wajib dia qada. Bayangkan 10 tahun dia murtad umur 20, masuk Islam umur 3, masuk balik Islam umur 30. Maknanya 10 tahun dia wajib qada solat yang dia tinggalkan, zakat yang dia tak bayar, puasa yang dia tinggalkan. Wajib, hukumnya wajib. Na'udzubillah daripada murtad. Baik. Dan orang yang gila, dia gila 3 tahun, 20 tahun umur gila, daripada 21, 22, 23, umur 24 berakai balik. Perlu tak qada? Dah. Baik. Terus yang kedua kafarah. Maka wajib memberi kafarah atas orang yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan itu dengan sebab jima di dalam siang hari pada bulan Ramadan itu, iaitu memerdekakan seorang hamba. Maka jika tiada kuasa memerdekakan seorang hamba itu, maka hendaklah ia puasa 2 bulan berturut-turut. Maka jika tiada ia kuasa puasa, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin dengan 60 mud, tiap-tiap orang 1 mud makanan yang memadai akan fitrah, dan 1 mud itu iaitu 1/4 gantang fitrah. Baik. Dan demikian lagi wajib atas orang yang jima itu qada akan puasanya yang dibatalkan dengan jima. Jadi yang kedua kafarah. Sebab membatalkan puasa, yang pertama qada, yang kedua kafarah. Baik. Kafarah tu macam mana? Jadi bagi orang yang berjima pada siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia ingat puasa Ramadan, dia puasa, lepas dia bersama dengan isteri dia, masuk saja hasyafah, masuk saja kepala kemaluan tu, helmet tu masuk, tenggelam saja yang tu, dia wajib kafarah walaupun tak keluar mani. Ada orang panggil dia, Assalamualaikum, dia mencabut. Tak dan lagi dah tuntas pekerjaan dia tu, maka wajib kafarah. Faham tak? Faham tak ni? Faham? Adik faham adik? Sudah faham? Baik. Buat muka macam Aiman Dini tu yang duk kena. Baik. Ni Izzuddin Dini apa? Baik. Jadi berjima pada siang hari bulan Ramadan. Kalau berjima pada waktu malam tak ada masalah. Dan ini pada siang hari bulan Ramadan. Kalau dia buat macam tu, apa kafarah dia? Yang pertama dia wajib qada hari itu. Contoh dia berjima pada satu hari itu dia wajib qada, dia ganti puasa dulu, kemudian dia bayar kafarah. Apa dia? Memerdekakan seorang hamba. Merdekakan seorang hamba. Sekarang ada tak lagi hamba abdi, hamba sahaya tu? Tak ada. Maka dia wajib berpuasa 60 hari berturut-turut. Bulan Syawal dia ganti, dia qada puasa yang dia ni, kemudian dia puasa untuk bayar kafarah 60 hari berturut-turut. Contoh dia puasa sampai 58 hari dah. Hari ke-59 dia sakit, doktor kata kena makan ubat, segera tak makan mati.
Dia pun makan. Makan-makan dia kena ulang balik puasa daripada hari pertama. Suruh siapa pergi gagah buat waktu siang, malam ada tak mau buat, siang nak buat. Ni payah ni orang macam ni. Dia tanya soalan macam tu pelik-pelik. Macam mana ustaz kalau dia berjima' tapi dia tak tahu kalau dah siang dah, tahu-tahu matahari tenggelam balik. Tu dia gila. Soalan. Ada ke patut soalan? Ada. Sampai tenggelam balik. Lama betul ya abang dah. Baik. Contoh dia tak mampu. Dia sakit. Dia sakit. Dahlah buat siang hari bulan Ramadan, merdeka tak boleh, puasa pun tak mampu sebab sakit. Tu dia nafsu je Power Rangers. Apa yang perlu dia buat, yang wajib dia buat? Memberi makan 60 orang fakir miskin. Seorang fakir miskin 1 mud 1 cupa. Maknanya kira 60 orang fakir miskin 60 mud, 60 cupa. Berapa nilai dia? Yang tu kalau kita tanya pejabat zakat, mereka ada kiraan semasa. Jadi ikut kiraan semasa sekarang macam mana? Dia ikut nilai emas. Tanya pada pejabat pejabat zakat macam mana kiraan dia tu. Nanti dia akan sebut. Baik. Kecuali yang terpaksa lah, tadi kita dah bahas dah. Kalau jima' terpaksa tu, maka tidak batal puasa dia. Terpaksa ni bagi perempuan lah, laki-laki tak ada. Terpaksa. Laki-laki, aku diperkosa. Perkosa apa? Kamu layan. Perkosa macam mana? Faham Irfan? Semangat Irfan keluar. Baik, lepas ni Irfan qasidah lagi semangat lepas ni. Umar Irfan lah. Irfan orang kawan lain kan? Irfan orang lain kan? Umar. Allah, silap nama pula. Nizuddin tak ingat. Ketiga, imsak. Maka wajib imsak atas orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan tiada uzur. Dan imsak itu yakni menahan diri daripada makan dan minum dan jima' pada siang hari yang dibatalkannya akan puasanya. Dan tiada wajib imsak atas perempuan jika ia suci daripada haid itu pada siang hari Ramadan. Baik, ada uzur syar'i yang mana kita ni tak perlu puasa. Tak perlu puasa tapi wajib qada. Satu, orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir, dia boleh pilih sama ada dia nak puasa ke tak puasa. Dengan syarat musafir dia tu sebelum subuh. Dia musafir, dia keluar daripada kampung dia. Macam ustaz doa ustaz. Ustaz keluar daripada kampung tempat ustaz karya ustaz tu pukul 5 keluar. Dia keluar pukul 5, keluar sampai di gurun dah. Pukul 6 sampai gurun. Keluar dah daripada karya kita tu. Kita boleh pilih, nak puasa ke tak hari ni? Boleh pilih. Tapi kalau kita keluar selepas terbit fajar, lepas subuh, orang azan subuh baru kita keluar. Kita keluar pukul 7 contoh. Lepas sembahyang subuh kita keluar. Kita tak boleh buka puasa. Kecuali apabila ada uzur macam sakit apa semua tu kan, mabuk nak kena makan ubat apa semua, tu ubat lain. Dan orang yang tengok semua, bunyi pintu tengok semua habis. Baik. Dan orang yang haid, perempuan yang haid. Perempuan yang haid dia tunggu nak buka puasa, tengok dia puasa dah daripada pagi. Pukul 4 petang haid, keluar darah haid. Maka dia kena batalkan puasa di hari itu. Memang batal dah, keluar darah haid tu batal dah. Maksudnya batalkan macam mana? Dia makan. Pahala puasa dah daripada pagi sampai petang tu dia dapat dah. Dia dapat dan dia wajib qada hari tersebut. Ini untuk perempuan. Baik. Dan demikian lagi tiada wajib imsak atas orang yang musafir jika ia datang ke negeri yang lain padahal dia ada puasa. Dan afdal bagi orang yang musafir di dalam safarnya, perjalanannya itu, bahawa ia berpuasa bulan Ramadan jika ia kuat atas puasa. Maka jika ia dhaif, iaitu tiada kuasa puasa, maka berbuka itu afdal. baik. Ni. Jadi
Imsak tu apa? Imsak tu tak makan, tak minum, tahan daripada makan minum. Contoh, hari tu dia bersama dengan isteri dia dengan sengaja, teringat semua, maka dia wajib kafarah, wajib qada hari tu. Dia kata, dah bersama dengan isteri dia kata, alang-alang dah hari ni puasa aku kena qada dah, alang-alang. Yang awak pergi masak ni, oh masak sedap-sedap, haram pula yang tu dosa pula. Bukan tak dosa, yang tu dosa. Jadi wajib imsak. Baik. Kemudian musafir. Musafir apabila dia datang ke negeri lain. Dia musafir sampai ke negeri lain, tengok-tengok negeri itu tak puasa. Tak ada puasa. Macam contoh lah, tempat kita ni raya esok. Contoh, Indonesia raya hari ni, kita pergi musafir. Sampai-sampai sana petang. Kita boleh buka puasa sekali depa. Boleh apa? Boleh makan, boleh beraya terus. Boleh. Tapi kena gantilah hari tu. Sebab kita apa? Kita tak cukup lagi bilangan. Baik, faham tak? Baik. Dan afdal bagi orang yang musafir di dalam safarnya itu bahawa ia berpuasa bulan Ramadan. Jadi kalau untuk orang yang musafir, sebaiknya dia berpuasa kalau dia mampu. Kalau dia tak larat, tak kuat, mabuk, sakit apa semua, maka dia boleh batalkan puasa dia, tapi wajib qada. Macam contoh orang qasar perjalanan, qasar solat. Musafir, jarak perjalanan berapa? Kita ambil mudahlah 90 kilo. Dia boleh qasar solat. Dan itu sebaiknya. Sebab apa? Allah dah bagi keringanan pada dia untuk qasar solat. Pasal apa dia tak ambil? Ustaz, tapi ustaz semayang kami semayang 4 rakaat, lagi pahala lagi banyaklah daripada 2. Ini jahil, tak mengaji. Ambil yang 2. 2 tu pahala lagi besar daripada 4. 2. Nak ambil 4. Ustaz 4 rakaat, 8. Hak tu 2 baru 4. Takkan 8 kalah pahala dengan yang 4. Ni tak mengaji dia, tanya yang dulu. Ikut dah 8 Nabi suruh. Luku ya. Macam-macam. Suka ada berdebat yang tu. Ustaz, pasal apa semayang subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4? Saya kata macam ni, ikut suka Allah. Allah nak bagi macam tu. Lah, tanya pula, itu hak siapa? Hak Allah. Allah yang bagi. Kita buat saja. Dia contoh perempuan yang bercerai ataupun yang mati suami dia ada waktu iddah. Iddah tu apa? Nak tengok rahim dia tu apa, ada kandungan atau tak. Contoh dia ni doktor kata mandul, tak mungkin mengandung, rahim dia kena angkat atau apa. Suami dia mati, dia wajib dah iddah. Wajib. Sebab apa? Itu perintah Allah. Itu wajib. Macam tu. Allah dah bagi dah kita solat qasar. Pasal apa kita nak sempurna solat? Lepas tu pula kalau kita sembahyang dalam perjalanan, kita sembahyang jangan terlalu berlebihan. Kita sembahyang bertolak pagi Jumaat. Tolak pagi Jumaat sampai ke Arain Al-Gurun, dia jadi imam. Hari ni kena baca surah Sajadah. Dia baca surah Sajadah ke arena. Ini bodoh. Surah Sajadah ke arena. Bacalah kuliah dengan qul huwallahu ahad. Itu yang Nabi buat. Sebab apa? Perjalanan musafir. Musafir ni yang 4 pun boleh ringkas jadi 2. Kalau bacaan tak ada masalah sangat. Jangan kita memberatkan, membuat orang nampak syariat Islam ini berat. Kadang-kadang berlebihan juga orang sampai tak tahu, dia tak mengaji macam tu. Kita kenapa betul sikit ni. Macam contoh lagi, dalam peristiwa Fathu Makkah yang berlaku pada bulan Ramadan tahun 8 Hijrah, Nabi pi Fathu Makkah bulan Ramadan. Ada sahabat yang pengsan sebab terlalu letih, ada yang pengsan. Kemudian Nabi kata yang tak kuat, yang tak larat nak puasa boleh buka. Nabi kata macam tu. Sahabat tak faham apa yang maksud Nabi ni. Nabi masuk dalam khemah, Nabi marah. Celaka depa. Aku suruh buka, depa tak mau buka. Tiba-tiba ada isteri Nabi, Sayyidatina Ummu Salamah, dia datang, wahai Rasulullah, jangan macam tu. Tuan kena tunjuk dulu dekat depa. Depa tak faham tu. Tuan kena tunjuk, nanti depa faham lah. Tuan kena minum dulu.
Nabi pun betul juga. Ini sikap seorang isteri. Macam tu. Kita pun sama lah, nanti kalau dah kahwin, kalau isteri marah, kita jangan piduk cucuh lagi. Kita beli, dia suruh beli gula, kita beli garam. Silap kan? Silap beli balik-balik. Abang, silap lah abang. Orang suruh beli gula, abang pergi beli garam. Kita cakap macam ni lah. Ya sayang, minta maaf lah abang silap, esok abang pergi beli. Selesai masalah. Ni dah, ikut suka aku, duit aku nak beli pun. Tu. Itulah dia bergaduh. Dah macam tu. Contoh kita, mak kita suruh kita beli barang, lepas tu kita tolak dengan cara yang lembut. Mak tak apa mak, satgi cik pergi belilah. Cik tak larang ni, satgi cik pergi beli. Lepas sembahyang zuhur satgi cik pergi beli. Mak kita dengar pun sejuk. Tak apa. Dengan seorang lagi, tak apa, pergi beli. Pergi beli, lepas tu kita lempak barang tu depan mak. Mana lagi sakit hati. Yang kedua ni, cara dia, adab dia tu. Nampak betul? Mak ayah ni jangan buat main-main. Itu syurga kita di situ. Ustaz, takkan apa ni, mak ayah saya suka pokpet. Hampa nanti kalau mak ayah tak ada, hampa akan rasa. Ada di sini mak ayah yang tak ada lah? Ada? Ada tak yang yatim? Ada kan? Macam mana perasaan selepas tak ada mak dengan ayah? Sunyi rumah tu. Sunyi. Saya pernah itu dengan kawan naik kereta. Saya kata lah, aku ni balik lewat sekali kena pokpek dengan mak. Kawan saya seorang ni pun kata, aku pun sama. Dia kata hudu. Tiba-tiba kawan kami seorang yang duduk belakang tu, beruntunglah hampa ada juga yang duduk bunyi, duduk bising dekat hampa. Aku balik, siapa nak bising? Tak ada siapa dah. Mak ayah dia tak ada dah. Tu dia, kami diam terus. Diam terus. Nak kata apa? Memang betul. Dan nak tahu rasa kehilangan, tanya pada orang yang kehilangan. Tanya macam mana rasa dia. Dia rindu. Bila tiang tu apa, pergi lah ni semayang bangun ni, semayang Jumaat baru nak pergi, 1.30 baru nak pergi. Dia bising. Padahal kita tahu lah pergi 1.30 pun orang baru mana khutbah lagi. Dia pokpek 2 jam. Mak kita balik rumah lagi, tu pergi bertolak 1.30, balik pukul 2. Kena lagi. Kita pun sabar. Jangan lawan. Jangan berdebat dengan orang yang mengajarkan kita cara bercakap. Jangan debat. Diam, itu lebih baik. Selamat kita. Ya, mau baik-baik mak, minta maaf mak. Abang tu minggu depan buat lain. Sama ya. Baik. Terus keempat, sikit lagi. Keempat, fidyah. Maka wajib fidyah itu atas perempuan yang bunting dan atas perempuan yang menyusui kanak-kanak. Jika ia berbuka takut keduanya itu akan anaknya, iaitu tiap-tiap hari 1 mud yang memada, ia akan fitrah dan diberikan kepada satu fakir atau miskin. Selain daripada fidyah ini, wajib pula qadanya akan puasa yang ditinggalkannya itu. Dan orang yang sangat tua, jika ia tiada puasa, maka hendaklah memberi pada tiap-tiap 1 hari 1 mud makanan yang memadai fitrah dan diberikan kepada orang miskin. Baik, ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi bagi mazhab Hanafi, dia boleh pilih salah satu antara dua. Sini yang keempat, fidyah. Fidyah, wajib bayar fidyah untuk ibu yang hamil atau ibu yang menyusui anak. Kalau dia buka puasa tadi sebab takut pada anak dia, takut anak dia ni kalau aku puasa, anak aku yang mengandung, yang duduk dalam perut ni sekali jadi macam mana, kan dia takut binasa apa semua macam tu, dia buka puasa, maka dia kena qada dan bayar fidyah. Kata mazhab Hanafi ni pelik sungguh lah yang ni. Pelik kata dia. Jadi kalau mazhab Hanafi boleh pilih sama ada nak puasa ataupun nak bayar fidyah. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab kita wajib dua-dua, wajib qada dan wajib bayar fidyah. Baik. Tu. Habis dah. Baca habis dah. Habis dah. Baik. Dan orang yang sangat tua, kalau dia tak mampu puasa, contohkan orang sakit tua tu dah umur 70-80 tu, maka
tiap-tiap hari satu mud makanan dia bagi kepada orang fakir miskin. Dia bagi setiap hari, dia tak pasal sebulan tu 30 hari bagi 30 mud, 30 jupa. Baik, insya-Allah kita sambung pada petang ini insya-Allah. Saya ada program satu lagi di mana? Di Lunas. Setengah jam daripada sini. Yang kami ada, sama kami balik awal sebuah lagi, kami akan maklum lagi. Apa-apa saya akan beritahu pada Ustaz Hadi lah. Sama ada kalau petang ni tak ada, kita akan buat malam ni, kita akan lewatkan sikit untuk habis. Lewatkan sikit mungkin dari pukul 8 sampai pukul 12 kan. Macam tu kan. Sampai pukul 12 ikutlah. Tapi lepas maghrib insya-Allah. Lepas asar nanti saya akan maklum lagi. Kemudian nanti kita akan tengok carta malam Lailatul Qadar. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.